Yang berhormat Tuan Haji Khalil bin Abdul Samad, insya-Allah. Terima kasih Tan Sri Speaker. Minoriti berkuasa, hati tak senang. Soalan ambo nombor 6. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Tan Sri Speaker, Tan Sri Ketua, sehingga 30 September 2013, seramai 1.32 juta peminjam perlu membuat bayaran balik dengan amount sebanyak 9.51 bilion ringgit Malaysia. Dan daripada jumlah tersebut, seramai 903,920 peminjam atau 68% telah membuat bayaran balik dengan amount sebanyak 4.82 bilion ringgit Malaysia, iaitu 50.7%. Manakala sebanyak 4.69 bilion ringgit Malaysia adalah merupakan jumlah tunggakan oleh seramai 425,792 peminjam yang tidak pernah membuat bayaran balik dan juga tunggakan oleh peminjam yang dibenarkan membayar ansuran lebih rendah daripada ansuran sebenar. Bagi tempoh yang sama, seramai 132,801 peminjam telah disenarai hitam di Jabatan Imigresen Malaysia yang melibatkan amount pinjaman sejumlah 2.11 bilion ringgit Malaysia. Untuk makluman ahli yang berhormat, peminjam yang telah disenarai hitam boleh disemak melalui laman sesawang PTPTN, iaitu www.ptptn.gov.my. Terima kasih Tan Sri Ketua. Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Daripada jumlah yang sebanyak 2.11 bilion yang tak dibayar, yang mana peminjam-peminjamnya seramai 132,000 kalau tak silap saya yang telah disenarai hitamkan, adakah pihak kementerian telah berusaha untuk meneliti latar belakang kewangan peminjam-peminjam berkenaan? Adakah mereka merupakan golongan yang tidak mahu membayarnya atas sebab ingkar semata-mata ataupun atas sebab kesempitan ekonomi yang dialami oleh mereka? Dan saya ingin juga tahu apakah respons pihak kementerian terhadap cadangan kaedah pembayaran yang berdasarkan kaedah ujrah, di mana jumlah bayaran itu dikira balik berdasarkan formula yang baru, di mana bunganya tidak setinggi seperti mana yang pada yang asal. Saya yakin Yang Berhormat Menteri memahami kaedah ujrah yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebelum kita menyenarai hitamkan peminjam-peminjam ini, kita beri tempoh masa 16 bulan sebelum kita dapat menyenarai hitamkan peminjam-peminjam ini. 16 bulan pihak PTPTN akan menghubungi, berurusan surat dengan peminjam untuk memaklumkan kepada mereka tentang pembayaran balik. Malah bukan sahaja melalui surat, kita juga benarkan mereka menghantar email kepada PTPTN untuk memberitahu kita masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan pihak PTPTN dan kementerian sedia mendengar masalah, kerana kita sedar apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi benar. Mungkin ada kesusahan dan kita sedia menerima kalau mereka memberi tahu kita masalah pembayaran, kerana ada masalah pembayaran, tidak dapat membuat bayaran dan sebagainya, kita sedia menerima dan kita boleh buat satu unjuran kembali untuk meringankan beban mereka. PTPTN satu badan yang sedia mendengar denyutan nadi peminjam. Kita sedia mendengar. Terima kasih. Yang Berhormat, saya tak beri laluan. Tolong Yang Berhormat. Dia bukan tolong. denyutan nadi yang penting. Tak ada. Yang Berhormat tolong tolong. Biar saya jawab dulu. Sabar sikit. Kesabaran ni separuh dari iman Sabar. Okey? Baik. Yang Berhormat, jangan khawatir. Kita sedar kita tidak akan menyukarkan dan membebankan peminjam. Tentang cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat,
pembayaran, kaedah pembayaran itu kita sentiasa sedia mendengar, dan sekiranya boleh dipraktikkan, kita akan cuba mempraktikkan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak ambil kesempatan nak bertanya tentang pinjaman balik. Ini pun calon timbalan presiden, pas calon naik presiden. Ini di belakangnya Saya hormatlah Tuan campaign manager di Kota pilih Pemangkat. dia, tapi saya kata silap orang. Bukan apa, campaign manager dia ada di sini. Jawab je soalan. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri. Tadi saya kadang-kadang dengan Syah Alam banyak masa saya tak bersetuju, hari ini boleh bersetuju lah. Dari segi pembayaran balik ni, walaupun kita ada 16 bulan, adakah kita ambil juga pandangan sama ada mereka ini belum mendapat lagi pekerjaan yang tetap? Sebab apa kita mungkin kata baguslah kerajaan meletakkan asasnya 16 bulan ke 18 bulan, tapi adakah juga asas-asas lain? Sebagai contohnya, kita hanya meminta anak-anak kita ini membayar kembali bila ada kemampuan membayar. Sebagai contoh, tak mungkin ada kemampuan kalau mereka itu tidak ada pekerjaan yang tetap. Adakah juga yang pertama? Yang kedua, saya nak bertanya, dari segi pinjaman ini, adakah juga kita timbang di kemampuan ibu bapa mereka? Sama kadang ni kalau kita bagi pinjaman, tak kisah sama ada bapa itu mampu untuk membiayai anak-anak mereka, atau macam di luar negara ada model-model digunakan, sebahagian ibu bapa mereka membantu membiayai, sebahagiannya kerajaan. Adakah kita ambil juga dari segi kaedah-kaedah seperti yang saya katakan tadi? Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat, seorang ahli parlimen yang begitu prihatin kepada keperluan remaja-remaja. Terima kasih. Kementerian sentiasa mengambil isu-isu ini. Contoh kerja, kalau belum dapat kerja, maklum pada kita, maklum pada PTPTN, kita boleh berbincang dan mencari penyelesaian. Sama juga dengan kaedah kemampuan ibu bapa, kita juga boleh berbincang. Dalam dunia ini Yang Berhormat, tak ada perkara yang boleh kita, tiada perkara yang boleh kita tak boleh cari penyelesaian tentang perbincangan. Kita boleh bincang, tak perlu buat rusuhan di jalan raya. Kita bincang di meja perbincangan, kita boleh mencari penyelesaian. Perbincangan, demonstrasi, rusuhan jalan raya, semua tak perlu. Terima kasih Tan Sri Speaker.